Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 5 tahun dulu, saya telah menulis satu laporan khas ataupun rencana berkenaan dengan 6 orang Tan Sri yang terlibat di dalam konspirasi untuk nak menjatuhkan Perdana Menteri semasa itu, Najib Tun Razak, dan Kerajaan UMNO Barisan Nasional. Ramai tidak tahu siapa 6 orang Tan Sri tersebut. 2 dari Tan Sri itu ialah dari MACC. Satu daripadanya ialah penasihat kepada MACC yang bernama Tan Sri Rashpal. Satu lagi ialah Tan Sri IGP semasa itu. Yang keempat ialah Tan Sri AG, Peguam Negara. Yang kelima ialah Tan Sri Bank Negara, iaitu Governor Bank Negara semasa itu, Zeti Aziz. Dan yang keenam ialah Tan Sri dari UMNO. Tapi ramai di dalam UMNO ni yang bergelar Tan Sri. Tetapi saya telah dedah, Tan Sri tersebut ialah Tan Sri Tengku Razali Hamzah. Ramai terlupa ataupun tidak mengetahui yang Tengku Razali itu yang sebenarnya Tan Sri. Tengku Tan Sri Razali atau Tan Sri Tengku Razali Hamzah. Dan Tengku Razali ialah seorang daripada the hidden hand ataupun yang membaling batu tapi menyorok tangan. Beberapa Perdana Menteri semenjak Mahathir, Tan Sri Tengku Razali lah yang di belakang nak menjatuhkannya. Tahun 86, 87, Tengku Razali yang mewujudkan tim B untuk nak lawan Mahathir. Semasa Anwar Ibrahim tersangkut dengan kes sodomi 1 tahun 98, yang sebenar Tengku Razali pun ada main peranan. Tapi ramai tidak tahu. Ramai menuduh Mahathir di belakang sodomi 1. Yang sebenarnya, orang yang menuduh disodomi oleh Anwar, iaitu pemandu ataupun driver Wan Azizah yang bernama Azizan. Beliau berjumpa Tengku Razali dulu sebelum jumpa Mahathir. Dan Tengku Razali lah yang arrange untuk dia jumpa Mahathir supaya dia boleh buat satu pengakuan di depan Mahathir yang Anwar telah membuat dia menjadi mangsa, victim. Jadi, orang hanya tahu kes ataupun cerita Mahathir berjumpa dengan Azizan tentang kes lewat ataupun sodomi 1, tapi tidak tahu yang sebenar. Sebelum itu, beliau telah jumpa Mahathir, Tengku Razali dulu, sebelum jumpa Mahathir. Dan semasa konspirasi tahun 2015, konspirasi nak menjatuhkan Najib dan UMNO dan Barisan Nasional, Tengku Razali juga ada terlibat. Satu dari 6 Tan Sri. Dan sekarang ini, usaha nak menjatuhkan Tan Sri Muhyiddin Yassin, Tengku Razali juga terlibat. Tengku Razali juga telah menghubungi Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong untuk offer diri dia, menawarkan diri dia untuk menjadi Perdana Menteri interim ataupun Perdana Menteri sementara, caretaker Prime Minister. Sekiranya Pakatan Harapan berjaya menumbangkan Muhyiddin melalui apa cara sekalipun, undi tidak percaya ke
ataupun dengan menyekat bajet 2021, sabotage bajet 2021, maka Tengku Razali lah akan offer diri dia menjadi Perdana Menteri interim, Perdana Menteri sementara sekira Muhyiddin jatuh. Jadi banyak konspirasi nak menjatuhkan Perdana Menteri dan menyekat orang dari naik jadi Perdana Menteri. Mahathir, Anwar, Najib, sekarang ni Muhyiddin. Tengku Razali ada main peranan. Ini orang yang habis bahaya. Sekurang-kurangnya Mahathir ni dia bising. Hari-hari dia menyalak. Jadi kita tahu yang diam, yang senyap, itu yang sangat-sangat bahaya. Dan kita tahu peranan IGP, peranan AG, Peguam Negara, peranan MACC, 2 dari MACC, dan peranan ramai orang lagi, Syafiq Afdal dan sebagainya, yang terlibat di dalam konspirasi nak menjatuhkan Najib. Tapi yang kita tidak tahu, ada seorang lagi Tan Sri yang senyap dan act innocent. Buat kononnya yang dia tidak terlibat dan dia tidak berdosa, iaitu Tan Sri Zeti Aziz. Ini satu Tan Sri yang sangat-sangat bahaya. Zeti lah yang perancang di belakang usaha untuk membawa masuk 680 juta US dari Arab Saudi ke Malaysia. Ini dikatakan duit dicuri dari 1MDB. Tetapi ada dokumen yang Tan Sri Zeti telah lihat. Tan Sri Zeti telah tengok dokumen-dokumen tu berkait dengan donation, derma dari Arab Saudi. Oleh kerana sebelum 680 juta US boleh dibawa masuk ke Malaysia, terlebih dahulu perlu mendapat kelulusan atau kebenaran dari Bank Negara. Cuba bawa masuk 100,000. Tengok, bank diam ke atau bank akan siasat, bank akan tanya di mana duit ni, kenapa banyak 100,000 dibawa masuk atau dibawa keluar. Sama, kena declare. Hanya 100,000 ringgit, ini 600 juta US, berbilion. Macam mana nak bawa masuk duit tu tanpa mendapat kebenaran atau kelulusan terlebih dahulu dari Bank Negara? Jadi, kalau nak bawa masuk sebanyak itu, berbilion-bilion ringgit ke Malaysia, Bank Negara nak tahu mana mari duit tu. Duit ni duit jenayah ke? Duit rasuah ke? Duit dari dadah ke? Money laundering ke? Ini semua akan menjadi soalan oleh Bank Negara. Jadi, sebelum boleh bawa masuk duit tu, Bank Negara nak tengok dokumen-dokumen terlebih dahulu. Untuk membuktikan duit tu bukan duit haram, tapi duit halal. Dan dokumen ini, Najib telah beri kepada Zeti. Jadi Zeti sudah puas hati. Duit ni yang sebenar ialah duit derma, bukan duit dadah. Dan selepas mendapat kebenaran, Zeti pula nasihat Najib, walaupun duit ni derma untuk nak UMNO, tapi bahaya kalau masukkan ke dalam akaun UMNO. UMNO ni parti politik dan akan melibatkan pendaftar ROS, Registrar of Societies. Dan bagaimana nak menjawab kepada ROS dari mana duit ni datang, dan yang lebih penting, bagaimana duit ni dibelanja. Dan dia akan juga melibatkan SPR, Election Commission.
Oleh kerana sekira duit ni dibelanja untuk pilihan raya, maka ini akan melanggar syarat bahawasanya seseorang calon tidak boleh membelanjakan lebih dari sekian-sekian banyak. Dan kalau mereka menunjukkan yang mereka membelanjakan lebih dari sekian-sekian banyak, kalau tak salah, kalau kita berdasar kepada calon-calon UMNO atau Barisan Nasional, dan kalau mereka bertanding tiap-tiap satu 222 kerusi parlimen dan 600 lebih kerusi DUN, maka mengikut undang-undang mereka tidak boleh membelanjakan lebih dari, kalau tak salah saya, dalam 100 juta kesemuanya total. Dan 100 juta ringgit, tapi kalau bawa masuk sampai berbilion atau 680 juta US, maka ini sudah melanggar undang-undang. Dan semua calon Barisan Nasional UMNO, semua akan disqualify oleh kerana melanggar syarat SPR. Maka SPR pun akan menjadi masalah. Pendaftar petuduk di ROS pun akan menjadi masalah. Jadi untuk nak senang, bawa masuk duit tu di dalam personal. Dan jangan masukkan duit tu ke dalam akaun UMNO, masukkan duit tu di dalam akaun peribadi. Dan apabila duit itu sudah masuk ke dalam akaun peribadi, personal account, maka Najib bolehlah mengedar duit tu kepada tiap-tiap cawangan, tiap-tiap bahagian, tiap-tiap calon, tiap-tiap wakil rakyat dan sebagainya, tanpa melanggar apa-apa undang-undang, tanpa perlu menjelaskan dengan EC ataupun ROS. Selamat. Jadi ini yang sebenar idea ZT, cadangan ZT untuk mengelak daripada berbagai-bagai masalah, komplikasi melibatkan peraturan atau undang-undang. Tapi ZT senyap. Apabila tuduhan tu ditimbulkan yang duit tu datang dari satu MDB, duit tu duit curi dan sebagainya, maka perkara ini ZT buat tak tahu saja. Mereka ZT buat macam ZT tidak terlibat. Macam mana nak bawa masuk begitu banyak duit tanpa ZT terlebih dahulu memberi kebenaran atau kelulusan dan idea untuk masukkan duit tu ke dalam akaun Najib dan bukan dalam akaun UMNO ialah idea ZT. Jadi memang ZT ni ada terlibat di dalam konspirasi menjatuhkan UMNO dan Najib. Dan apabila tindak ni siasatan dibuat terhadap satu MDB dan peranan Bank Negara di dalam skandal tersebut, didapati yang keluarga ZT pun banyak melakukan kesalahan dan siasatan terpaksa dihentikan. Kalau siasatan diteruskan, maka ZT dan suami beliau, anak beliau juga sangkut. Sebab bukti menunjukkan yang ZT pun atau keluarga ZT ni juga terlibat dengan Jolo. Jolo yang dikatakan mastermind di belakang duit 1MDB ataupun konspirasi mencuri duit 1MDB. Nampaknya Jolo ni juga ada perhubungan dengan ZT dan keluarga ZT. Jadi sekiranya siasatan diteruskan ataupun tindakan diambil, maka ZT dan keluarga beliau pun hanyut. Mereka pun akan sangkut dan oleh kerana itu dihentikan semua siasatan dan dihentikan tindakan dan halfway sahaja dan menunjukkan yang Najib dengan Jolo yang terlibat dan semua peranan ZT di dalam
isu ini, di dalam isu membawa masuk duit dan cara mana duit tu dibawa masuk, disenyapkan untuk menyelamatkan Zeti. Dan apabila Pakatan Harapan memerintah pada bulan Mei tahun 2018, mereka tutup fail untuk nak menyelamatkan Zeti. Dan Zeti pula dilantik sebagai satu dari CEP, Council of Eminent Person, ahli di dalam kononnya lembaga penasihat kepada kerajaan ataupun kepada Tun Dr. Mahathir. Jadi bagaimanalah sekiranya tindakan diambil ataupun Zeti tersangkut di dalam kes ini apabila beliau secara resminya seorang daripada ahli penasihat kepada kerajaan ataupun kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tapi sekarang ni sudah beberapa bulan, semenjak bulan 1 hari bulan Mac ni, kerajaan pakatan sudah jatuh dan kerajaan perikatan yang diketuai oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin telah memerintah, tetapi masih tindakan tidak diambil terhadap Zeti dan kes ni masih di KIV untuk